Kempen penurunan harga membabitkan 82,582 barangan keperluan akan diteruskan meskipun harga bahan api yang ditetapkan semalam lebih tinggi berbanding bulan sebelumnya. Lebih 1,000 cawangan daripada 16 pasaraya terlibat di seluruh negara menawarkan diskaun antara 10 hingga 70%. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata, kenaikan harga barang bukan hanya disebabkan oleh faktor harga bahan api, malah cuaca, bencana alam, peningkatan kos sewa beli, tarif, kadar upah minimum dan persekitaran ekonomi global juga penyebab kepada kenaikan harga barang. Mana-mana pun berlaku kenaikan turun naik harga barang ini dan tak bolehlah diletakkan minyak ini kepada the sole factor. Sebab sebenarnya kenaikan harga minyak ini hanya melibatkan di antara 2-3%. Ya? 2 ke 5% saja disebabkan oleh harga minyak ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran kempen penurunan harga 2015 di Kuantan, Pahang. Antara pasaraya terlibat ialah The Store, Tesco, Aeon Big, Giant Maiden dan Econ-Safe. Kempen dilancarkan serentak di seluruh negara. Berhubung kenaikan harga bahan api semasa, Datuk Seri Hassan menjelaskan penetapan harga ditentukan oleh sebuah pasukan yang terdiri daripada Kementerian Keuangan, Unit Perancang Ekonomi EPU dan KPDNKK. Di Pulau Pinang pula, majlis pelancaran kempen penurunan harga berlangsung di Pasaraya Aeon Big seberang Perai. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama wartawan Syarmilah Rastam di Pulau Pinang. Silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angka Sepuri. Seperti yang anda dapat saksikan sekarang ini, saya kini berada di Pasaraya Aeon Big Seberang Jaya, di mana sebentar tadi baru saja berlangsungnya majlis pelancaran kempen penurunan harga barang peringkat negeri Pulau Pinang, dan majlis disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan iaitu Datuk Seri Dr. Helmi Yahya. Untuk makluman, Pasaraya Aeon Big ini merupakan salah satu daripada pasaraya di Pulau Pinang yang terlibat dengan kempen penurunan harga barang. Jadi untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai kempen di Pulau Pinang ini, kita sekarang bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Azmi Latih. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami, Datuk. Jadi Datuk boleh perincikan sedikit tentang program kempen peringkat Pulau Pinang hari ini? Okey, kita sudah maklum selain pada Aeon Big yang menjadi tuan rumah pemenangan kempen pelancaran kempen penurunan harga pada pagi ini, lain-lain syarikat kita ada lebih kurang 8 syarikat yang turut mengambil bahagian yang melibatkan 25 cawangan seluruh peringkat negeri Pulau Pinang. Jadi saya ambil kesempatan inilah semua syarikat ini yang setuju untuk sama-sama kerajaan yang untuk menurunkan harga dengan kadar yang diskaun daripada sehingga 70%. Jadilah hari inilah saya mengambil kesempatan mengucapkan banyak terima kasih pada syarikat yang turut mengambil bahagian, turut bersama-sama dengan kerajaan, hasrat kerajaan untuk menurunkan harga barang dan secara tak langsung kita meningkatkan daya beli kepada pengguna-pengguna atau pada orang ramai. Jadi Datuk, nak tanya sikit, bagaimana ada tak KPDNKK membuat pemantauan bagi memastikan mereka yang terlibat dengan kempen ini sememangnya memberi diskaun kepada pengguna? Ya, kita pemantauan ini kita bukan kata mula hari ini dah sentiasa kita buat pemantauan. Tapi dalam konteks hari ini kita sudah maklum pihak-pihak syarikat itu telah memohon kepada kita untuk dengan kadar tawarkan harga diskaun dengan harga yang ketentukan. Jadi pegawai-pegawai kita akan sentiasa bersama. Pegawai kita sentiasa akan buat pemantauan berdasarkan apa harga yang ditawarkan kepada pihak-pihak pengguna atau pada orang ramai. InsyaAllah memang pegawai kita sentiasa, ya, dan sekiranya ada berlaku orang katakan kepatuhan, pegawai kita akan ambil tindakan yang sewajarnya seperti yang saya tekankan, tertakluk pada akta kawalan harga barang kita yang sedia ada, ya. Jadi baiklah, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami. Jadi saya kira setakat ini dahulu laporan saya langsung dari Aeon Big Seberang Jaya. Jadi kembali kepada rakan penyampai di Angka Sepuri. Menurut Esko Kepenggunaan Negeri Sembilan, Datuk Abu Badar Reza, kempen bantu pengguna-pengguna membuat pilihan yang lebih terbuka untuk mendapatkan barangan dengan harga yang lebih murah. Sebenarnya kempen ni sebenarnya pelancaran ni sebulan, lebih kurang sebulan, tapi sebenarnya benda ni memang sepanjang masa. Bukanlah yang kita anggap perkara ni kita macam buat berkala atau bermusim, tidak.
Sebenarnya benda ni memang kita jalankan sepanjang masa, tetapi pelancaran tu kita jalankan hari ini. Dan selain itu pula, hari ini berkaitan dengan harga ni seperti saya sebut dalam ucapan tadi, memang senantiasa jalan. Apa juga penguatkuasaan ni memang kita jalankan sepanjang masa. Kita tidak macam berkala-kala, tak ada. Memang kita jalankan sepanjang masa. Ya. Yang pentingnya maknanya harga yang kita jual oleh peniaga-peniaga ni harga berpatutan. Bila kita cakap harga berpatutan, maknanya kedua-dua pihak ada keuntungan. Pihak peniaga akan mendapat keuntungan juga. Pihak pembeli ataupun pihak orang ramai, ya, akan mendapat harga yang berpatutan lah. Maksud saya, harga barang tu elok, harga tu pun tidak terlampau tinggi. Kempen selama sebulan ini dilihat dapat membantu mengurangkan beban pengguna, terutama mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana. Kempen penurunan harga di TF Value Mart perlu diikuti oleh semua pasaraya. Ia dapat meringankan beban rakyat kerana terdapat pelbagai potongan harga supaya orang yang sederhana seperti kami senang mendapatkan barangan pada harga yang murah serta dapat menjimatkan kos sara hidup. Saya pertama ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan atas tindakan yang telah ambil. Kerana saya sebagai wakil skuad pengguna, kita just now around the TF Value Market, kita nampak apa yang cakap dan tindakan ada. Contohnya, kita nampak harga penurunan dari 50 sen ke RM2. Dan barang-barang yang diambil pun dari semua jenis produk. Dan saya tanya kepada DP pengarah, DP pengurus, adakah ini diturunkan disebabkan penggunaan barang ini value rendah? Tetapi dia kata value dia level sama dengan shopping kompleks lain. Tetapi dia kata mereka menganggap value, quantity. Kalau quantity increase, still dia. Dan saya rasa itu tindakan yang baguslah. Kalau kita sebagai skuad pengguna ni, bukan kerja kita sebagai memberi beban kepada peniaga, tetapi kita pun nak peniaga dan pengguna is win-win situation. Sebenarnya saya setiap bulan memang beli barang di sini. Dan kita tengok memang ada perubahan harga lah. Tapi saya menggalakkan benda ni bukannya ambil dalam satu masa jangka yang singkat. Kalau boleh benda ni kita tarik lebih kurang 6 bulan ke setahun. Jadi dia dapat mengurangkan beban terhadap masyarakat lah, masyarakat sekeliling. Sebab kita sekarang dalam kehidupan global ni kan, kita nak survive, kadang-kadang harga barang mahal. Walaupun kita nampak dia RM1 ke 50 sen. Tapi bila barang yang banyak kita beli dan nampak harga dia jadi besar tau. Tapi kalau dengan kawalan harga begini diteruskan, saya rasa ini adalah satu benda yang sangat baik untuk masyarakat tau. Jadi cara tak langsung, kalau kita beli barang dengan harga katalah RM1,000 kan, bila ada kawalan harga barang sebegini mungkin dapat turunkan harga pada RM700, RM600. Sebenarnya dapat mengurangkan beban terhadap kehidupan masyarakat seharian. Kempen penurunan harga barangan 2015 peringkat Negeri Sembilan yang menurunkan hampir 15 hingga 70% yang menghabiskan kira-kira 450 barangan termasuk makanan dan barangan elektrik di Pasaraya TF Value Mart Port Dickson ini disambut baik oleh segenap masyarakat yang memperlihatkan keprihatinan kerajaan menangani harga kenaikan barang. Laporan Zakinawati Ahmad Tamizi dan juru kamera Aziz Zubair untuk Berita RTM. Barang-barang, kebanyakan barang-barang yang turun harga ni barang-barang makanan utama, barang-barang makanan asas. Sama ada barang-barang makanan dalam tin, barang-barang makanan sejuk, segar, makanan kering dan juga barang-barang yang bukan makanan ada penurunan. Beliau ditemui media selepas pelancaran kempen penurunan harga 2015 di Pasaraya Maidin MITC Aikro oleh Exco Perpaduan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Lai Mencong. Sementara itu, orang ramai yang ditemui menyambut baik kempen berkenaan kerana dapat mengurangkan kos sara hidup yang semakin tinggi. Malah mengharapkan agar kempen berkenaan diteruskan di masa akan datang. Sebagai pengguna, kita memang mengalu-alukan pihak kerajaan untuk buat kempen ni. Sebab salah satunya kita dapat mengurangkan perbelanjaan isi rumah lah. Dan bila kita tengok trend sekarang ni, banyak kenaikan barang, harga-harga barang banyak yang naik. So bila kata adanya dengan kempen-kempen macam ni, sekurang-kurangnya dia dapat mengurangkan sikit beban beban masyarakat lah. Kalau boleh, itulah. Kalau boleh. Untuk membantu kita yang kurang bernasib baik kan. Kalau boleh teruskan je lah. Oh, memanglah kalau untuk pengguna memang baiklah.
Kita kalau beli barang, kita pun dapat jimat kan. So sekarang ekonomi pun tak baik. So kalau ada penurunan harga, baik untuk pengguna lah. 8 buah pasaraya meliputi 22 cawangan iaitu Maidin, Tesco, Giant, Aeon Jesco, Family Store, Econ-Safe dan Jasin Point terlibat sepanjang kempen penurunan harga peringkat negeri Melaka ini. Lebih 10,000 produk seperti barangan basah, makanan bayi dan pelbagai lagi turut ditawarkan dengan harga yang cukup berpatutan. Laporan Nur Amalina Abdul Halim untuk Berita RTM. Jawatan Kuasa Hal Ehwal Pengguna, Sumber Manusia dan Masyarakat Sivil NGO Negeri, Datuk Samsudin Abu Hassan ketika melancarkan kempen ini menasihati pengguna supaya berbelanja dengan bijak dan tidak terlalu mengikut nafsu. Kebiasaan pengguna kita membeli barangan bukan satu item, ya, sampai 10 ke 15 item. Maknanya kalau RM1 satu item, ya, dikurangkan dengan kadar harga diturunkan, sudah pasti kalau RM15 barangan RM15, maknanya salah satu daripada langkah kerajaan yang terbaik untuk menangani masalah rakyat ketika ini. Sementara itu, rata-rata pengguna yang ditemui mengakui langkah ini dapat mengurangkan beban mereka, terutamanya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Boleh jugalah menurunkan beban rakyat lah kan. Yang mana susah tu dapat membantu beli barang-barang kan. Keperluan, yelah barang-barang kan keperluan seharian kita kan. Sebab semua pun mau jimat ni lah. Harga turun pun elok lah semua. Okeylah, saya rasa memang sepatutnya berlaku macam ni lah kan. Kalau kita tengok kan, bukan semua pasaraya yang saya rasa turun barang ni. Seimbang lah. Kan, ini dapat membantu orang susah lah. Orang-orang awam menikmati balik harga yang lebih munasabah. Rasa bersyukurlah sebab harga barang dah turun kan. Jadi kita sebagai pengguna ni memang dah jadi keperluan barang-barang dapur semua ni kan. Selain kempen penurunan harga yang dilancarkan serentak hari ini di seluruh negara, kerajaan negeri turut memperkenalkan dan mengisytiharkan 66 kedai harga patut di negeri ini tak lain tak bukan bagi membantu mengurangkan beban yang terpaksa ditanggung oleh pengguna di negeri ini. Diharapkan dengan pelbagai pendekatan yang dijalankan oleh kerajaan ini, ia sedikit sebanyak dapat memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk berbelanja dengan lebih bijak. Dan dalam masa sama, pengguna juga perlu bijak menggunakan hak dan kuasa yang ada dengan sebaik-baiknya. Nur Ain Abu Bakar melaporkan untuk RTM. Di Kuala Terengganu pula, lebih 200 pengunjung memeriahkan pelancaran kempen penurunan harga barang peringkat negeri. Perinciannya kita bersama wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil. Silakan. Terima kasih rakan Sugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersempena kempen penurunan harga 2015 yang berlangsung serentak di seluruh negara hari ini, Terengganu juga tidak terkecuali dalam melaksanakan program ini. Dan bersama saya kini pengarah KPDNKK Negeri Terengganu, Tuan Muhammad Nur Musa, yang akan berkongsikan mengenai program yang berlangsung di Terengganu hari ini. Jadi Tuan, boleh ceritakan mungkin berapa jumlah pasaraya yang terlibat di Terengganu sempena program kita pada hari ini, dan juga mungkin ada sedikit nasihat yang Tuan boleh berikan kepada semua rakyat di negeri ini. Untuk kempen penurunan harga bagi negeri Terengganu, sebanyak 20 buah pasaraya besar yang terdapat di negeri Terengganu telah mengambil bahagian. Jadi kita harapkan supaya pasaraya yang ada di Terengganu ini mengambil peluang ini secara sukarela bagi menawarkan harga yang baik untuk pengguna lah. Jadi nasihat saya kepada pengguna supaya gunakanlah hak mereka. Buat perbandingan harga dan banci harga sebelum membuat pembelian barang-barang untuk keperluan isi rumah mereka. Terima kasih Tuan. Dan itu saja yang dapat saya kongsikan dari Terengganu, dan bertempat di Pasaraya Hoki Seng Kuala Terengganu. Majlis pelancaran telah pun disempurnakan oleh Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri mewakili Menteri Besar Datuk Mahathir Abdul Rahman, iaitu Datuk Zubir Embong. Sekali laporan saya kembali kepada rakan Sugas di Angkasa Puri. Silakan.
Pengerusi Jawatan Kuasa Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Perlis, Datuk Sabri Ahmad ketika melancarkan kempen turun harga di Pasaraya Simat di Arau menjelaskan kempen tersebut bagi mengurangkan beban perbelanjaan harian pengguna. 50 jenis barang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. 8 premis mengambil bahagian dalam kempen tersebut yang mendapat sambutan menggalakkan pengguna. Hari ini bermulanya harga minyak naik sebanyak 20 sen. Tetapi kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kempen penurunan harga barang ni, terutama sekali di seluruh negara, dan hari ini kita lihat di negeri Perlis sendiri juga menyambut cabaran ini. Dan saya kira ini adalah satu faedah yang sangat baik kepada pengguna lah. Pada pendapat saya, kempen penurunan harga ni satu kempen yang bagus sebab at least kurang-kurangnya dapat mengurangkan beban rakyat Malaysia lah. Jadi kita sebagai pengguna rasa amat-amat berbesar hatilah kalau kerajaan sentiasa adakan pemantauan harga dan kempen penurunan harga ni. Datuk Sabri juga menasihatkan pengguna supaya lebih bijak memilih hanya barangan yang diperlukan. Setakat ini peningkatan jumlah aduan yang diterima juga menunjukkan kesedaran positif daripada pengguna. Takat ini kita dapat menyelesaikan hampir 97% daripada aduan. Jadi pengguna dia rasa puas hati kalau aduan dia diterima, dapat respon dan menyebabkan mereka lebih berminat lagi untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan. Jadi atas sokongan mungkin sahabat-sahabat juga daripada media dan sebagainya, memberi kesedaran kepada rakyat, mengubah minda mereka untuk memainkan peranan dalam usaha mengawal harga dan juga mengelak daripada pihak-pihak tak bertanggungjawab mengambil kesempatan. Kempen penurunan harga barang antara usaha yang dilakukan pihak kerajaan untuk membantu meringankan beban yang ditanggung oleh ramai. Walaupun berlaku kenaikan harga petrol dan diesel, ia bukanlah alasan kepada peniaga untuk tidak menurunkan harga barang. Muhammad Khairul Effendi Cik Wan bersama juru kamera Ibrahim Hamzah untuk berita RTM. Penglibatan golongan remaja dengan aktiviti kemasyarakatan merupakan salah satu usaha bagi membentuk sasiah diri golongan tersebut. Ini kerana remaja turut memainkan peranan penting dalam memupuk nilai prihatin di kalangan masyarakat. Interaksi sosial melalui khidmat komuniti bukan setakat mampu menjalin hubungan baik antara generasi, malah memperkembang ruang lingkup pemikiran golongan muda. Menyedari kepentingan tersebut, Universiti Teknologi Mara UiTM Perlis menganjurkan program Mesra Kasih bersama anak-anak yatim. Pendedahan sebegini memberikan suatu pengalaman berharga buat peserta. Aktiviti kemasyarakatan yang membantu kita bukan dari segi jasmani dan juga ia membantu kita dari segi rohani, mempertingkatkan kesedaran kita untuk lebih memberi bantuan kepada masyarakat yang lebih memerlukan. So bila kita campur macam ni, kita datang sama-sama, kita boleh kenal each other. And respon daripada anak-anak yatim ni pun bagi kita aware. Okey, bukannya semua orang hidup macam kita, bukan semua orang ada opportunity macam kita. So they give awareness lah untuk kita semua. Walaupun program yang tidak seberapa, kami harap dengan wujudnya hubungan ini insya-Allah dapat memberi sedikit sebanyak semangat ataupun dorongan kepada anak-anak yatim untuk terus maju ke hadapan. Pembinaan watak remaja amat berkait rapat dengan masyarakat sekeliling dalam membentuk generasi yang berdisiplin, bersemangat wajar dan berketerampilan.